Hi guys, Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, so hari ni kita nak cerita pasal satu lagi kes yang aku rasa memang sangat-sangat viral dan sangat-sangat mengejutkan guys. So baru-baru ni ada viral tentang kes seorang ayah yang memperlakukan anak dia dengan sangat kejam guys. Dia buat anak dia sendiri. Kau faham tak? Bapa kandung dia buat anak kandung dia dengan sangat-sangat kejam guys. So aku macam tak sangka. Kau bayangkanlah bapa kita buat kita. Bukan buat biasa-biasa. Faham tak? Benda tu macam sangat-sangat mengejutkan satu dunia. Gitu kau. So cara dia perlakukan anak dia ni memang sangat-sangat tak masuk akal guys. Korang tahu tak apa yang dia buat? Dia congkel biji mata anak dia sampai jari anak dia tu terputus guys. Sumpah scary gila. By the way, dalam video ni aku tak boleh nak masukkan beberapa grafik sebab kes ni memang sangat-sangat agresif. So macam sensitif lah. Kau tahu je lah YouTube macam ni kan. Aku tak boleh nak terlalu spesifik letak video ke letak gambar ke kan. Tapi kalau korang nak tahu lebih lanjut pasal kes ni, korang kena tengok video ni sampai habis. Okay guys. Sebelum tu korang jangan lupa untuk tekan like dekat video ni dan jangan lupa subscribe. Tinggalkan komen korang pasal pendapat korang guys. Okay guys, so nak dijadikan ceritanya, kes yang viral ni terjadi dekat Indonesia lagi guys. Alhamdulillah dia tak ada kat dalam Malaysia. Tapi sebenarnya ada kes yang lebih kurang macam ni dekat dalam Malaysia. Nanti aku akan cover dekat video yang lain lah. Kejadian ini baru terjadi beberapa hari yang lepas, iaitu pada 1 November 2022. Dikatakan kejadian ini terjadi waktu anak dia ni nak siap-siap berangkat pergi ke sekolah tau guys. Waktu tu tiba-tiba ada pergaduhan mulut antara mak dengan ayah dia, sampaikan anak dia ni dihabiskan nyawa secara kejam oleh bapa kandung dia sendiri guys. Dan bapa dia ni menggunakan senjata tajam jenis parang. So cerita ni diceritakan balik oleh adik kandung suspek, di mana dia adalah salah satu saksi kejadian yang sangat-sangat tragis tu guys. Adik kandung suspek dia cerita time tu waktu subuh, suspek dan juga isteri dia mula bergaduh mulut secara tiba-tiba. Dan punca diorang bergaduh mulut adalah disebabkan suami ataupun suspek ni dia selalu balik lewat pagi tau guys. So mak dia tanyalah dekat ayah dia iaitu suspek. Dia tanya, kenapa selalu balik lambat? Sampailah ayah dia ni tiba-tiba emotional guys. Tiba-tiba marah macam tu. So nak jadikan ceritanya, menurut pihak polis, katanya ayah dia ni ataupun suspek dia sempat solat subuh tau. Solat subuh dekat masjid. Bila dia sampai je dekat rumah, dia nampak anak dia dengan isteri dia tiba-tiba bersiap untuk keluar daripada rumah. Nak lari rumah macam tu lah. Isteri dia ni minta cerai. So waktu tu suspek dia tak boleh terima. Dia kan emosi kan. Dia tak boleh terima. And then diorang start bergaduh yang sangat-sangat besar tau waktu tu. So waktu tu ayah dia tak boleh terima kenyataan yang isteri dia nak minta cerai and then nak keluar daripada rumah tu. So ayah dia ni pergi ambil pisau and then terus tetap isteri dia tanpa berfikir panjang tau guys. Dan kemungkinan waktu tu anak dia ni nampak and then anak dia ni jadi saksi. So ayah dia jadi hilang kawalan disebabkan anak dia ni adalah saksi pembunuhan dia kepada isteri dia. So ayah dia tu terus menghabiskan nyawa anak dia yang saksi tadi. Anak dia yang baru berumur 11 tahun tau guys. Kecil lagi. Suspek mencungkil mata anak dia ni sampai terputus jari tau guys. Sampai jari anak dia ni terputus guys. Sumpah ngeri gila. So nak dijadikan cerita, suspek ni dia ada 2 orang anak. Seorang berumur 11 tahun dan seorang lagi baby yang baru berumur 1.5 tahun. Tapi Alhamdulillah yang baby tu dia tak sempat nak apa-apakan budak tu guys. So adik suspek time tu ada kat situ, tapi dia dekat tingkat atas. Nak dijadikan cerita ni, rumah dia ni ada 2 tingkat. Saksi kejadian iaitu adik suspek dia ada kat tingkat atas tau waktu tu. Time tu dia dengar keributan yang berlaku di antara keluarga tu. So time tu
dia tak berani nak turun, and then dia tunggu sekejap sampailah dia nampak suspek ni dia keluar daripada rumah tu guys. So lepas dia nampak suspek ni keluar daripada rumah, barulah dia try call jiran-jiran tetangga dia guys. So time tu dia baru sempat nak check nadi budak tu, budak yang baru umur 11 tahun tu, kiranya anak buah dia lah kot. Tapi sayangnya budak tu dah meninggal dunia dekat situ guys, tak sempat diselamatkan. So menurut jiran diorang cakap dia nampak yang suspek ni keluar daripada rumah pukul 5. Time tu suspek dia bawa barang yang berlumuran dengan darah. Sebelah tangan dia lagi, dia tengah pegang baby dia, baby yang aku cakap anak kedua tu lah, dan baby dia tu pun berlumuran dengan darah guys. So menurut jiran dia cakap dia dengar yang suspek dia ni sebenarnya nak bunuh juga adik kandung dia tu, sebab adik kandung dia ni dah jadi saksi kejadian yang sangat tragis tu kan guys. So dia kata dia dengar suspek ni cakap, aku dah puas bunuh 2 setan, tinggal 1 setan je lagi untuk aku habiskan nyawa dia guys. Scary gila bapak dia ni weh, sumpah. Waktu jiran dia masuk dalam rumah tu, dia nampak isteri suspek dan juga anak dia ni dah terlantar berdarah dekat ruang tamu dia guys. Tapi waktu tu jiran dia kata dia masih nampak isteri dia ni boleh bergerak dalam keadaan yang sangat-sangat kritikal, dan anak dia time tu memang dah tak boleh nak diselamatkan lagi guys. Time tu mungkin anak dia tu dah terhenti darah, dah meninggal lah kan, disebabkan kehilangan banyak darah tahu waktu tu guys. So menurut jiran tetangga diorang cakap yang keluarga dia ni memang dah lama nampak macam tak harmoni tau, nampak macam tak bahagia, macam ada sesuatu yang akan terjadi. Menurut polis, ayah dia ni sempat mengambil cabu, dia sempat isap dadah malam sebelum kejadian tau guys. Dikatakan malam tu suspek dia berkumpul dengan kawan-kawan dia untuk isap dadah jenis cabu tau guys. So aku tak tahulah itu adalah punca kenapa dia hilang kawalan, wallahualam guys. Pada akhirnya suspek telah ditangkap oleh polis dan berkemungkinan suspek akan dihukum penjara selama 15 tahun guys. Bagi aku hukuman dia ni memang terlalu ringan, sebab dia dah buat anak dia dengan isteri dia tau guys. So macam tak adil lah untuk nyawa 2 orang tu dengan hukuman penjara 15 tahun sahaja guys. So apa pendapat korang? So guys, begitulah kisah seorang ayah yang sanggup buat begitu kejam kepada anak dan juga isteri dia guys. Aku sumpah tak sangka sanggup betul seorang ayah buat macam tu dekat anak kandung dia sendiri. Zaman sekarang ni memang pelik-pelik je benda jadi kan. Macam manusia ni dah hilang kawalan, tak boleh nak berfikir secara waras, tak boleh nak berfikir secara berpandangan jauh. So apa pendapat korang pasal kes ni? Kes ni memang sangat-sangat tragis, dan aku harap bapak dia ni dapat hukuman yang setimpal dengan apa yang dia dah buat dekat anak dia dan juga dekat isteri dia guys. So itu saja untuk video kita hari ni. Kalau korang suka video aku, jangan lupa tekan like dan jangan lupa tekan subscribe guys. Jaga diri and always stay safe. Bye.